Umum mengetahui bahawa dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini, ia akan memberikan kesan keguruhan yang besar kepada kedudukan ekonomi Malaysia khususnya. Dan ini merupakan satu fenomena yang bukan sifatnya lokal, ia merupakan satu yang berskala global. Justru negara perlu menyesuaikan diri agar advantage negara dalam konteks permainan ekonomi akan dapat diteruskan. Dan seperti yang kita telah mendengar laporannya sebelum ini, ada yang mengunjurkan bahawa pengangguran akibat daripada pandemik COVID-19 ini bakal mencecah sehingga mungkin 2 juta. Kita harap tidak sampai ke tahap itu, namun realitinya negara harus bersiap sedia. Justru baru-baru ini diumumkan tentang satu package yang kita kenali sebagai penjana dan semua orang sudah mempolemikkannya, melihat bagaimana penjana ini disediakan agar ia menjadi suatu ubat penawar kepada realiti yang mungkin perit untuk ditelan oleh kebanyakan orang. Malam ini juga saya yakin ramai penonton akan rasa terkesan dan ingin mengambil manfaat daripada perbincangan, khususnya kerana kita semua hampir 15 juta, hampir setengah daripada penduduk Malaysia merupakan tenaga buruh yang menjana menggerakkan menjadi dinamo kepada ekonomi negara. Jadi bagaimana kedudukan kita dalam konteks penjana ini, kami bawakan khusus pada malam ini, pastinya bakal menarik perhatian ramai, iaitu Menteri Sumber Manusia sendiri. Bersama saya menemani di studio ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan. Datuk Seri, terima kasih kerana hadir. Ya, nampak santai pada malam ini. Ini realiti kita dalam COVID-19 ini. Satu realiti yang mencabar, dan terima kasih kerana hadir pada malam ini. Datuk Seri, saya nak mewar-warkan juga kepada penonton, anda boleh berpartisipasi, boleh manfaatkan sama ada berita RTM ataupun talian. Datuk Seri sangat bermurah hati membenarkan kita menangani persoalan ramai pekerja yang resah ni. Lihat beberapa insentif. Tapi hari ini kita lihat mereka dah mula yakin dengan kepimpinan yang sedia ada. Setelah kita hampir memerangi COVID-19, di mana kita lihat walaupun di peringkat awal apabila pucuk pimpinan diterju oleh Yang Amat Perdana Menteri, kira masih tapasi sama ada kerajaan hari ini dapat mengatasi COVID-19 atau tidak. Dan setelah melihat prestasi yang begitu cemerlang, kalau kita lihat sebelum ni kita begitu bangga sangat dengan negara-negara barat. Tapi hari ini Malaysia telah menjadi satu negara yang boleh dicontohi. Baru-baru ini saya telah mengadakan persidangan melalui Maya bersama menteri-menteri buruh di ASEAN, dan mereka begitu kagum melihat cara kita mengurus tadbir untuk memerangi COVID-19 ini. Maka dua krisis, yang pertama krisis kesihatan melalui COVID-19, dan yang kedua krisis ekonomi. Kita walaupun kita dalam pelembapan ekonomi masih tidak boleh diatasi, tetapi setelah kita mengatasi COVID ini, maka kita lihat rakyat begitu yakin, percaya terhadap kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Seri Muhyiddin Yassin bahawa kita akan buat terbaik untuk rakyat. Maka kita perlu benarkanlah soalan-soalan, walaupun kadang-kadang boleh juga soalan cepuk mas, tetapi sebagai kerajaan yang prihatin, kita harus memberi ruang kepada rakyat untuk nampakkan soalan. Atas keterbukaan itu, Datuk Seri, bagi pihak rakyat kita mengucapkan terima kasih, kerana saya yakin rakyat ramai yang ingin engage. Khususnya Datuk Seri juga kelihatan begitu gentleman malam ini, bersedia menangani apa jenis soalan. 0322829841. Kami akan kongsikan taliannya nanti. 0322829841. Janji daripada Datuk Seri pada malam ini, boleh manfaatkan ruang ini dan bertanyakan soalan. Kalau ianya boleh ditangani, maka kita tangani. Jika tidak, janji kami adalah pastinya kementerian sendiri akan memberikan maklum balas. Kerana itu saya juga memaklumkan bahawa Facebook di situ nanti, Datuk Seri, komen-komen di situ, insya-Allah nanti pihak kementerian sekiranya ada, kerana kita tak boleh menangani semua soalan dari segi soalan dasar ataupun soalan-soalan atau rancangan-rancangan, langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mengatasi krisis ekonomi, kita tetap boleh jawab. Sekiranya ada soalan-soalan yang melibatkan angka dan sebagainya, mungkin kita perlukan masa. Akan dijawab kemudian. Bila kita bercakap soal rasa tanggungjawab kabinet pada hari ini menangani, baru-baru ini diperkenalkan penjana dan digambarkan bahawa ini akan menjadi landasan untuk kita memperkemas pasaran tenaga buruh Malaysia. Bagaimana Datuk Seri melihat penjana ini memperkasa sektor tenaga buruh kita? Kalau kita lihat keseluruhan, ini menunjukkan saya pernah berkhidmat di bawah 4 Perdana Menteri. Setiap Perdana Menteri ada kelebihan mereka sendiri. Sekiranya kita lihat pendekatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di peringkat pertama beliau telah memperkenalkan satu stimulus package lebih prihatin rakyat, di mana setiap lapisan masyarakat telah menerima bantuan daripada kerajaan. Apa yang kata dia meletakkan food on the table lepas. Dan kali kedua ataupun fasa kedua telah memperkenalkan satu pelan jana ekonomi negara ataupun penjana, di mana membantu
golongan majikan untuk kekalkan dalam industri supaya mereka dapat mengatasi masalah ekonomi. Ini saya lihat satu rancangan ataupun satu kepimpinan cukup teratur. Kedua-dua pihak nasib kedua-dua pihak telah dibela. Jadi ada keseimbangan di situ, keperluan untuk kita bukan hanya mengambil kira melalui program prihatin, nasib rakyat dibela. Setiap lapisan masyarakat dibela. Melalui program pelindungan penjana, kedua-dua pihak telah dibela. Bagaimana bagi pihak kementerian melihat strategi yang perlu digariskan? Kerana kita, Datuk Seri juga menyebutkan bahawa kita berdepan dengan realiti cabaran kesihatan, pandemik, yang beri kesan kepada ekonomi. Jadi ada ketidaktentuan di situ. Apa keutamaan di dalam kementerian? Yang betul kita harus memahami, rakyat memahami, kita bukan saja Malaysia. Ini satu fenomena global di mana melibatkan semua lapisan masyarakat seluruh dunia. Bukan hanya Malaysia saja menghadapi krisis ini. Dan yang kedua, kita perlu melihat keikhlasan ketiga-tiga. Ini saya daripada awal sebab sejak saya jadi Menteri Sumber Manusia dan menguruskan isu-isu COVID dan masalah warga kerja tenaga buruh, saya telah mengutarakan yang penting persefahaman atau keikhlasan ketiga-tiga pihak, tenaga buruh, kerajaan dan juga industri. Ini satu tiga persegi di mana ketiga-tiga pihak perlu memahami keadaan luar biasa. Cabaran yang cukup luar biasa. Kita perlu sedia untuk menghadapi cabaran dari segi tiga skop yang penting. Yang pertama, setiap warga kerja perlu sedia untuk kerja kuat, hard working. Dan kita telah mengumumkan hari ini, kita gunakan tema committed. Committed untuk kekalkan kerja yang sedia ada. Yang kedua, kita lihat satu lagi masalah besar yang setelah mengkaji secara mendalam, saya lihat satu masalah besar di kalangan B40 dan sebahagian besar daripada M40, mereka kurang simpanan. Betul. Apabila kita mengumumkan PKP untuk minggu pertama dan minggu kedua, kumpulan inilah telah menghadapi masalah yang besar. Maka dengan adanya bantuan daripada Kementerian Wanita memperkenalkan food box dan sebagainya, kita dapat sedikit sebanyak mengatasi masalah ini. Yang ketiga, sebahagian besar daripada golongan B40 dan 40 tiada safety net ataupun jaringan keselamatan. Maka kita mengutamakan ketiga-tiga faktor penting sekarang untuk mengatasi krisis ekonomi dan seterusnya ialah committed, simpanan dan juga safety net. Apabila Datuk Seri menyebutkan bahawa kita merujuk kepada memperkasa pasaran buruh, terma rujukannya apa? Kerana kita tahu bahawa pasaran buruh di Malaysia ini juga ada komposisi pekerja asing di dalam negara kita. Bagaimana keseimbangan antara, sebab tadi gambarannya B40 mungkin merujuk kepada rakyat, tetapi kita juga ada satu kelompok kluster pekerja asing ini dalam kacamata kementerian. Yang penting sekarang adalah salah satu usaha untuk menangani isu krisis ekonomi ini, kementerian dari segi dasar dan kerajaan telah bersetuju untuk mengurangkan pelibatan pekerja-pekerja asing sektor-sektor tertentu. Pada masa yang sama, saya tidak menafikan kita masih perlukan pekerja asing. Tetapi yang penting ada sektor yang kita benarkan, ada sektor yang saya berpendapat kita perlu mengurangkan. Contohnya saya lihat ketiga-tiga industri, 7-Eleven, KK Mart dan Family Mart. Kalau kita lihat Family Mart berasal daripada Jepun, hari ini hampir kesemua pekerja adalah terdiri daripada warga Malaysia. Begitu juga saya baru-baru ini melawat Sogo kompleks di mana hampir 100% adalah pekerja tempatan. Ini satu budaya yang kita kena amalkan. Dan ada juga sektor-sektor yang perlukan pekerja asing, boleh mengurangkan daripada apa yang sedia ada, mungkin separuh. Ya, jadi itu satu pendekatan ataupun perkembangan yang baik untuk rakyat Malaysia. Datuk Seri, kita merujuk kepada penjana ini, pelan untuk kita menjana semula ekonomi bila berdepan dengan cabaran COVID ini. Kenyataan yang dikeluarkan oleh kementerian adalah bahawa satu pelan komprehensif akan dibangunkan yang akan disediakan oleh pihak Perkeso dan juga PSMB. Gambarannya pelan ini akan dibangunkan selepas penjana diumumkan. Kelihatannya seperti satu bentuk afterthought oleh kementerian. Bagaimana pelan ini nanti akan disediakan? Strateginya apa? Kalau kita lihat melalui penjana ataupun plan jana ekonomi negara, kita telah memperkenalkan pelbagai program. Yang pertama, memperluaskan program subsidi. Di mana hampir 2.7 juta warga kerja akan berfaedah.
Dan satu lagi program melalui pembangunan sumber manusia berhad ataupun PSMB menambahkan latihan-latihan kemahiran. Okey. Kedua-dua program ini akan menambahkan peluang-peluang pekerjaan untuk warga tempatan dan juga satu lagi program khas yang diperkenalkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, program insentif pengambilan pekerja melalui Perkeso, di mana untuk menambahkan peluang-peluang pekerjaan melalui majikan. Di mana dia tiga kategori. Yang pertama kepada fresh graduate ataupun graduan yang baru keluar daripada IPT bertempatan, Perkeso akan melalui program insentif pengambilan pekerja akan membayar sebanyak RM600 kepada majikan untuk setiap pekerja yang diambil oleh untuk kerja. Yang kedua, sektor 40 tahun ke bawah akan bayar RM80 untuk seorang. Dan kepada golongan OKU dan 40 tahun ke atas akan menerima RM1,000 untuk seorang pekerja. Maka ini akan memberi galakan kepada majikan supaya menambahkan pengambilan pekerja tempatan. Dan jumlah telah peruntukan sebanyak 1.5 bilion. Satu jumlah yang begitu besar, dan saya percaya dengan sumbangan atau insentif ini kita dapat menampung hampir 2.7 juta pekerja tenaga buruh di negara kita. Selepas pengumuman ini, bagaimana respon balas daripada... Saya lihat setakat hari ini sambutan cukup menggalakkan. Saya percaya kalau keadaan ini berterusan, mungkin kita akan dapat mengatasi kekuatan ekonomi di negara kita ataupun unemployment rate akan kurang lebih rendah daripada apa yang kita ada. Ada, saya melihat beberapa kenyataan yang digambarkan bahawa concern atau keprihatinan utama pelbagai pihak, khususnya majikan, adalah aspek pemantauan. Kerana sekurang-kurangnya MTUC misalnya menimbulkan soal bagaimana ianya boleh dipantau agar ia benar-benar memberikan kesan langsung kepada pekerja dan bukan dimanfaatkan pada peringkat majikan saja. Kita ada terdapat 6 inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Sumber Manusia, dan hari ini saya telah maklumkan kepada Kabinet. Yang pertama adalah subsidi upah. Itu akan menambahkan peluang-peluang pekerjaan untuk warga tempatan. Yang kedua, menaik taraf portal perkhidmatan pekerjaan negara. Portal, portal. Supaya rakyat senang mencari peluang-peluang pekerjaan. Yang ketiga, insentif pengambilan pekerja melalui Perkeso. Yang keempat, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Apabila saya sebut program kemahiran ataupun peningkatan kemahiran, ada 4 sektor di mana reskilling ataupun kemahiran semula ataupun upskilling, peningkatan kemahiran yang sudah ada, dan cross skilling, kemahiran silang, dan juga real skilling di mana kemahiran baru. Ini 4 kemahiran melalui pembangunan sumber manusia berhad ataupun PSMB akan menambahkan peluang-peluang pekerja kepada mereka yang telah kehilangan peluang pekerja di sektor yang sedia ada. Dan dengan 6 inisiatif ini kita dapat memantau pergerakan sebenar. Di sepanjang tempoh PKP ini kita sudah ada gambaran cerapan datanya, berapakah yang telah terkesan? Kalau saya nak tepat dengan jawapan, setakat ini belum jelas. Ini baru kita telah dah mula beroperasi secara sepenuhnya. Mungkin selepasnya kita akan tahu. Walaupun kita belum ada angka yang begitu jelas, tetapi kementerian dan kerajaan dah sedia dengan rancangan-rancangan sekiranya berlaku. Walaupun ada anggaran yang menyatakan mungkin 800,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Ada juga sosial media yang menyatakan ataupun ada juga persatuan-persatuan yang menyatakan mungkin angka ini akan mencecah ke 1.5 juta. Walau bagaimanapun sebagai kerajaan yang prihatin dan peka, kita telah menyediakan rancangan-rancangan khas untuk memastikan sekiranya berlaku apakah rancangan kerajaan. Dan sekurang-kurangnya penjana ini sudah pun punya landasannya, sudah ada pengkerangkanya. Jadi kami mula membuka talian nanti 0322829841. Anda boleh menelefon bersama Menteri Sumber Manusia dan juga manfaatkan platform Facebook Berita RTM untuk berinteraksi, berikan pandangan balas, dan juga mungkin sekiranya ada soalan langsung ditangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Nanti selepas kita kembali daripada berjeda seketika. Jangan ke mana-mana.
Ya, saya ditemani pada waktu ini di dalam bicara naratif bersama Yang Berhormat Datuk Seri M. Sarvana, Menteri Sumber Manusia. Kami mula membuka talian 03-2282-9841. Selain daripada berita RTM di platform Facebook juga boleh dimanfaatkan. Ada beberapa pandangan yang sudah pun dibawa. Dan tadi diberikan sedikit petikan daripada ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri sewaktu memperkenalkan penjana ini. Subsidi upah ini begitu besar peruntukannya dan digambarkan telah pun memberi impak dalam menyelamatkan 2.2 juta pekerjaan. Datuk Seri, kita ini landmark program, antara programnya. Elok kita berikan sedikit butirannya dalam konteks subsidi upah ni. Apabila kita memperkenalkan program subsidi upah ni di peringkat awal, kita lihat sebagai kerajaan kita perlu menjaga membela nasib kedua-dua pihak, majikan dan juga pekerja. Dan apabila kita mengumumkan program Perhati, ramai pekerja telah bermanfaat. Pada masa yang sama, apabila kita memperkenalkan subsidi upah, kedua-dua pihak telah berfaedah. Di mana majikan begitu selesa apabila ada sumbangan subsidi daripada kerajaan supaya mereka kekalkan pekerja mereka. Dan setakat ini 2.2 juta pekerja, walaupun di peringkat awal kita jangka mungkin angka ini akan kurang daripada apa yang kita telah jangka, tetapi telah membuktikan satu program yang berhasil dari segi kekalkan peluang-peluang pekerjaan. Sebab itu saya yakin kalau rakyat terus bersokong, tak kira sama ada majikan ataupun pekerja, saya yakin kita akan mengatasi krisis ekonomi. Yang penting sokongan daripada rakyat. Kita lihat kita dah berjaya dari segi krisis kesihatan ataupun memerangi COVID-19. Kita berjaya bukan saja hanya sebab rancangan kerajaan. Sebab sokongan dan dukungan daripada rakyat, kita mengatasi. Dan formula ini telah buktikan sekiranya kerajaan dan rakyat bekerjasama, kita akan mengatasi, dan salah satu contohnya mengatasi COVID-19. Dan keduanya sekarang kita menghadapi krisis ekonomi, global crisis. Maka dengan sokongan daripada rakyat, dengan rancangan kerajaan, saya yakin kita akan berjaya. Dan di titik permulaan kita telah memperkenalkan subsidi upah. Subsidi upah di mana kita bantu majikan supaya kekalkan pekerja tanpa kehilangan peluang pekerjaan. Dan yang terpenting adalah kita telah menyalurkan sumbangan subsidi ini melalui majikan. Itu yang letakkan majikan adalah satu keadaan selesa di mana mereka kurangkan dari segi cost of production. Datuk Seri menggambarkan bahawa perlunya keseimbangan di antara kedua-dua pihak apabila kementerian memberikan penegasan bukan hanya pekerja tetapi juga majikan, dan ini penting. Namun begitu itu juga satu perspektif yang telah pun dipetik oleh beberapa penonton di Facebook. Namun disambut pula oleh salah seorang, Izam, mengatakan bahawa majikan di Malaysia ini lebih berminat untuk mengambil pekerja asing kerana kosnya lebih murah, dan dia minta pandangan Datuk Seri dalam konteks ini kerana dalam keadaan majikan di Malaysia lebih berminat mengambil pekerja asing kerana ia dianggap sebagai kos yang lebih murah, dan digambarkan ada 2 juta pekerja dalam tenaga buruh kita. Kalau kita ikut standard ILO, maka kos adalah sama. Maka kedua-dua kira sama ada pekerja tempatan ataupun pekerja asing, mereka patut diberi kedudukan yang sama. Maka tak ada beza. Tetapi ada juga masih majikan yang lebih minat kepada pekerja asing. Hari ini kita telah memperkenalkan pelbagai program-program khas. Kita lihat mungkin ada 5R di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana penempatan semula. Kita lihat keberkesanan melalui COVID-19 ni mungkin ada sebagian besar daripada sektor SME ataupun industri sederhana dan kecil dan sederhana akan mungkin mengurangkan pekerja-pekerja asing. Maka kita memperkenalkan 5R di mana penempatan semula ataupun redeployment. Apabila ada sektor yang telah menutup, kita akan buat redeployment, penempatan semula. Yang kedua, pengambilan semula pekerjaan, pekerja-pekerja sedia ada. Yang ketiga, pengantaran pulang pekerja asing melalui majikan, di mana ia akan memberi ruang kepada warga tempatan. Dan mungkin sebelum ni ada juga, saya mungkin setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Izam tadi. Betul juga, ada juga majikan yang lebih minat mengambil pekerja asing, tetapi hari ini itu keadaan biasa. Hari ini kerajaan sedang keadaan luar biasa. Maka kerajaan perlu membuat sesuatu untuk memastikan warga tempatan diberi keutamaan. Maka dengan adanya 5R ni, pengantaran pulang untuk melalui majikan akan diadakan. Yang kedua, yang keempat, proses rundingan
pekerja dan majikan. Supaya kedua-dua pihak bersetuju sama ada nak mengurangkan gaji ataupun mengurangkan waktu bekerja ataupun mengubah cara bekerja. Seperti yang dinyatakan sebelum ni, work from home dan sebagainya. Dan yang kelima, peningkatan dan kepelbagaian kemahiran. Itu yang saya sebut sebelum tadi, melalui pembangunan sumber manusia berat, pelbagai latihan, kemahiran semula, peningkatan kemahiran, kemahiran silang dan juga kemahiran baru. Ini semua secara langsung akan mengurangkan penglibatan pekerja-pekerja asing. Ya. Datuk Seri, ada pemanggil Aiman dari Sibu. Kita berikan laluan, lama dia menanti. Hello Aiman. Jauh dia, kita bagi laluan. Kita boleh ditonton secara dalam talian dari seluruh dunia, Datuk Seri. Aiman berada di talian. Hello Aiman. Aiman? Aiman? Hello. Ya. Aiman dari Sibu ya? Dari Sibu. Ya, silakan ringkas dan padat bersama Menteri Sumber Manusia. Saya mau tanya satu saja, YB. Ya. Dari Sibu. Ya, silakan. Saya mau tanya satu saja. Saya tanya ini duit Pak Kisor bagi itu siapa yang punya? Pekerja ke atau pihak syarikat yang punya? Itu saja. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duit per keso ini, haknya siapa? Pekerja ke majikan? Itu soalan daripada Aiman secara spesifik. Kita tidak boleh nafikan mengikut akta ataupun kedudukan kementerian, ini adalah hak pekerja. Hak pekerja. Cuma perbezaannya disalurkan melalui majikan. Tetapi memang hak pekerja. Cuma kita nak pastikan majikan kekalkan pekerja, maka kita menyalurkan melalui majikan. Itu je. Tetapi memang hak pekerja. Dan tanggungjawab utama perkeso adalah untuk membela nasib warga kerja. Ya, Aiman cepat sangat letak telefon. Kalau ditunggu tadi mungkin ada soalan susulan. Bukan saja Aiman. Seluruh warga tenaga buruh, tenaga kerja di negara ini tak perlu risau. Perkeso tetap akan membela nasib warga kerja. Kadang-kadang dari segi pendekatan. Sebab itu saya kata daripada awal, keadaan luar biasa. Kita perlukan rancangan-rancangan atau langkah-langkah sedikit jauh berbeza daripada sebelum ni. Maka kita menyalurkan bantuan untuk pekerja melalui majikan supaya majikan bertanggungjawab kekalkan pekerja. Ini akan secara tidak langsung memberi satu komitmen kepada majikan, memandangkan perkeso menyumbang melalui majikan untuk pekerja, maka ini secara tidak langsung membuat satu komitmen kepada majikan kekalkan pekerja. Kita melihat Datuk Seri, ada sektor yang terjejas dan ada sektor yang kelihatannya masih boleh mampu bertahan dan bahkan mungkin retail, runcit misalnya, tadi digambarkan mampu bertahan dan berkembang. Di gambar tadi ada redeployment. Artinya apa? Mereka ini boleh dipindahkan daripada satu sektor ke satu sektor? Satu sektor yang lain. Begitu ya? Mungkin ada sektor yang terjejas dan walaupun mereka adalah pekerja sah. Contohnya pekerja daripada sama ada pekerja luar negara atau pekerja asing ataupun pekerja tempatan yang ada kemahiran tertentu. So mungkin mereka boleh ditempatkan di satu sektor lain. Sekiranya warga tempatan daripada sektor yang tak ada kemahiran tertentu, itu kita akan memberi latihan khas melalui HRDF ataupun pembangunan sumber manusia berehat, kemahiran-kemahiran tertentu supaya mereka menyesuaikan diri dalam sektor yang baru. Bagaimana itu dilakukan dalam kerangka kementerian yang ada? Ada jabatannya, ada institusinya untuk, pertamanya saya lihat tugasnya adalah mengenal pasti di mana sektor yang terjejas, kemudian nak match antara skill yang diperlukan. Bagaimana itu dilakukan? Segala redeployment telah diutamakan melalui Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja. Jadi mereka punya cerapan datanya secara harian. Mereka sedang mengumpul data. Dan sebab itu saya telah mengumumkan setiap warga Malaysia yang kehilangan peluang pekerja harus berdaftar dengan Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja. Ravi ada di talian menanti untuk bertanya dari Taiping. Silakan. Hello Ravi. Ya. Yap, silakan bersama Menteri Sumber Manusia. Ringkas dan padat. Ya. Selamat malam YB. Selamat malam. Cuma nak tanya satu soalan ya. Saya sebagai pemandu bas pelancongan. Okey, silakan. Halo. Ya, teruskan. Kami Ya, masa PKP, majikan saya tak bayar gaji saya. Dan dia pun tak buat perkasumnya bantuan pun tak buat. Okey. Jadi saya sudah buat laporan dekat sumber ni Jabatan Tenaga Kerja. Pejabat Buruh. Taiping Perak. Okey.
dia pun dia sudah hantar dekat Kuala Lumpur. Fail itu bulan 5. Sampai sekarang ni kita tak ada dapat apa-apa maklum balas keputusan. Okey. Baik. Okey Cik Ravi, kita berikan laluan kepada menteri untuk beri maklum balas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi bukan Ravi saja. Ramai, terlalu ramai. Bukan kalau seorang dua saya boleh bagi jaminan kita akan dapat cepat, dengan cepat. Tetapi memandangkan ini satu seperti mana saya sebut, satu keadaan yang luar biasa dan terlalu ramai telah kehilangan peluang-peluang pekerjaan dan terlalu ramai membuat aduan. Maka kita perlukan sedikit masa untuk mengatasi ataupun mencari penyelesaian. Okey. Dan contoh salah satu sektor yang telah merosot keadaan cukup buruk adalah sektor pelancongan yang melibatkan pemandu bas, terdiri daripada bas pelancongan, bas sekolah dan sebagainya. Dan baru-baru ini Kesatuan Pemandu Bas dan agensi pemandu telah berjumpa dengan saya dan telah berjumpa dengan Menteri Kewangan. Kita sedang mencari satu dan juga Menteri Pangangkutan. Memandangkan satu jumlah yang besar, kita perlu sedikit masa untuk mencari satu cara yang terbaik untuk membantu mereka. Okey. Ya, tapi jaminannya kementerian akan berikan perhatian. Peringkat ini telah pun dibincang di peringkat kabinet dan kita cari satu jalan yang terbaik untuk membantu mereka secara berhemah. Ya, mudah-mudahan 0322829841 masih lagi kami buka selain daripada platform Facebook Berita RTM, manfaatkannya. Anda boleh saksikan secara live di situ dan komen-komen, saranan dan soalan akan kami tangani lagi sejurus selepas kita berjeda seketika. Teruskan kesetiaan anda. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif. Ini bawakan secara langsung dari studio di Angkasa Puri. Bersama menemani di studio pada waktu ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri M. Sarabana, Menteri Sumber Manusia. Beliau sangat berbesar hati, sangat gentleman untuk menerima panggilan anda 0322829841. Kita akan mengutip pandangan dari Facebook. Asopati bertanya dan nanti saya difahamkan ada pemanggil yang kita berikan laluan dahulu. Okey, 0322829841. Masih kami buka talian bersama Menteri Sumber Manusia. Di Facebook, Datuk Seri Asupati bertanya. Dia kata di dalam tempoh MCO PKP baru ini, ramai yang kehilangan pekerjaan termasuk beliau sendiri. Dan malangnya pada pandangan beliau, oleh kerana beliau berada di dalam kategori berusia 40 tahun ke atas, kelihatannya seperti dia kata majikan ni lebih cenderung nak ambil yang muda-muda je. Satunya mungkin sebab tenaganya lebih muda, kemudian mungkin lebih murah barangkali. Jadi bagaimana pembelaan terhadap orang seperti beliau? Yang penting hari ini kita perlu membenarkan lebih banyak soalan daripada rakyat. Hari ini sebab kita lihat rakyat perlukan jaminan daripada pemimpin. Kadang-kadang keadaan yang tak menentukan. Maka mereka perlu jaminan daripada pemimpin dan kerajaan. Maka salah satu caranya membenarkan mereka menyoal pemimpin mengenai pendekatan kita. Yang penting itu yang akan meyakinkan. Yang kedua, masalah yang dibangkitkan oleh Asupati. Sedikit sebenarnya adalah betul. Kita setelah mengkaji pandangan ataupun apa yang dialami oleh seperti memang tepat. Maka sebagai kerajaan prihatin seperti mana saya sebut sebelum ni, kita adakan rancangan-rancangan khas sebab tu melalui program insentif jaminan pekerja yang melibatkan 1.6 bilion. Kita telah mengadakan 3 pendekatan di mana bantuan kepada majikan untuk mengambil pekerja-pekerja muda, usulnya graduan baru dan golongan muda, anak muda, hanya dapat subsidi sebanyak RM600 seorang pekerja. Pada masa yang sama, untuk golongan pekerja yang diambil oleh majikan ke bawah daripada 40 tahun dapat RM800. Telah menambahkan lagi 200 supaya menggalakkan golongan majikan ni memberi peluang kepada golongan yang 40 tahun ke bawah. Dan seterusnya sebagai kerajaan lebih prihatin, kita memberi RM1,000 untuk seorang pekerja kepada golongan yang 40 tahun ke atas dan termasuk OKU. Sekiranya ada majikan yang mengambil pekerja-pekerja daripada golongan kategori OKU, kerajaan akan bagi subsidi upah sebanyak bukan subsidi upah, insentif. Insentif pengambilan pekerja sebanyak 1,000 orang.
Maka ini saya jawab dengan ini kita dapat menjawab Pak Supati punya risauan. Tak perlu risau lah, kerajaan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri hari ini kita lihat lebih komprehensif. Lebih komprehensif untuk membela setiap lapisan masyarakat. Sebab itu kita lihat apabila mengumumkan bantuan prihatin telah merangkumi daripada semua lapisan masyarakat termasuk Makcik Kia. Popular nama tu. Dan ini hari ini kita lihat ramai Makcik Kia yang begitu yakin bahawa kerajaan ini akan membela nasib mereka. Ya. Datuk Seri, kita berikan Ridwan berada di talian ya dari Pulau Pinang. Silakan. Hello Ridwan. Cik Ridwan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam YB Menteri. Ya, ringkas Okey, ini nak di sektor awam ah. Ya. Kita tengok sektor awam yang bekerja di tapak pembinaan kan. Kemudian kemudian pemanduan dan pasal insurans sendiri untuk melindungi diri mereka. Saya nak tahu apakah pandangan Menteri dalam hal ini supaya mereka ni terbela. Sebab pada orang kalau tengok ada sudut kewangan, dia terpaksa ambil kewangan ambil insurans sendiri, terpaksa untuk menjaga untuk menjamin ada punya nyawa. Kalau orang pergi pembinaan, contohnya berlaku kemelangan, terpaksa keluar sendiri semua. Ya, betul. Cik Ridwan, saya tengok apakah pandangan Menteri dalam hal ini? Terima kasih, Wassalam. Oh, laju sangat. Tak sempat saya nak tanya soalan kepada Cik Ridwan. Tu letak telefon. Laju betul dia. Saya nak tanya dia dalam sektor apa? Kerana kelihatannya dia begitu prihatin dengan mereka yang kelihatannya. Kalau Islam dia sebut sektor pembinaan. Dia sebut ada dua mereka yang bekerja dalam sektor pembinaan dan juga pemandu. Soalannya tadi soal insurans, kerana Encik Ridwan menyatakan bahawa kedua-dua sektor ini, tapak binaan dan pemandu, kelihatannya mereka perlu mengambil insurans sendiri. Jadi dia nak pandangan daripada Datuk Seri. Apakah benar begitu? Yang pertama saya sebut seperti mana saya sebut di peringkat awal, kita perlukan 3 faktor penting hari ini untuk mengatasi krisis ekonomi ataupun selama-lamanya. Sebab ada orang yang boleh jawab bilakah kita akan mengatasi pandemik ataupun COVID-19 ini. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun ataupun mungkin lebih daripada setahun. Maka 3 perkara yang penting kita perlu: hardworking, saving dan jaminan insurans. Dan melalui perkeso hari ini semua pekerja, nasib semua pekerja dibela. So sekiranya majikan yang beliau kerja dapat mencarum melalui perkeso, mungkin nasib mereka akan berbela. Ramai yang saya lihat, saya sendiri tak pernah sedar begitu luas bantuan daripada perkeso. Apabila seseorang pencarum telah meninggal dunia, isterinya dapat bantuan daripada perkeso. Bukan saja isteri, anak-anak mereka, pendidik dari segi pendidikan mereka dibela oleh perkeso. Kalau sebelum ni kita lihat pengalaman ataupun fahaman di antara rakyat umum, mereka berpendapat perkeso ni hanya untuk membantu sekiranya ada kejadian berlaku di tempat kerja. Kebetulannya sama sekali tidak. Skop dia lebih besar. Telah pun diluaskan. Diperluaskan. Datuk Seri, kita banyak bercakap soal mereka yang bekerja dalam sektor yang kita anggap sebagai sektor yang baku, yang standard, yang sudah pun ada skema dan strukturnya. Tapi hari ini kita berdepan dengan realiti, khususnya orang mengatakan generasi muda ni ramai yang pergi kepada gig ekonomi. Gig ekonomi ini saya panggil ekonomi lejang. Tapi tak apalah, untuk tujuan perbincangan, gig ekonomi itu satu perkara. Tapi kita ada satu lagi dimensi ni, iaitu mereka yang bekerja sendiri, yang self-employed. Dan saya difahamkan ada yang boleh mencarum, ada yang tak boleh mencarum. Jadi bagaimana realiti ini ditangani dalam realiti hari ini? Saya cukup pelik melihat keadaan ini. Yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada golongan belia di negara kita yang begitu sensitif. Kita lihat kita dalam amalkan PKP ini terlalu ramai belia telah menceburi diri dalam gig ekonomi, khususnya perniagaan online dan sebagainya. Ini satu perkembangan yang cukup positif. Mungkin norma baru ataupun cabaran norma baru adalah lebih banyak gig ekonomi. Dan di ekonomi malah kita masih lagi ramai tak pasti perbezaan di antara gig ekonomi dengan self-employment. Saya bagi contoh. Kalau di lorong yang sama ada 2 makcik Kia, kedua-duanya menjual nasi lemak. Makcik Kia pertama menjual nasi lemak di hadapan rumah makcik. Yang kedua, makcik Kia kedua menjual nasi lemak di hadapan rumah masing-masing. Tetapi salah seorang telah sempat mempromosikan melalui online. Maka yang mempromosikan melalui online akan menjadi gig ekonomi. Yang tidak mempromosi melalui online akan jadi self-employment. Maka hari ini kita lihat kita telah bersetuju untuk membela nasib golongan gig ekonomi. Sebab itu kita ada beberapa rancangan daripada
perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial di negara kita. Yang pertama, memperluaskan program subsidi upah, di mana 2.7 juta warga kerja akan berfaedah. Yang kedua, pengenalan program insentif pengambilan pekerja. Seperti mana yang saya sebut, 600, 800 dan 1,000 mengikut kaedah. Yang ketiga, perlindungan sosial untuk gig ekonomi. Hari ini Perkeso telah bersetuju untuk memberi perlindungan sosial pekerja ekonomi gig. Dan keempat, penambahbaikan portal perkhidmatan kerajaan negara dalam Perkeso. Ini keempat-empat ini akan memberi manfaat kepada semua kategori, termasuk kumpulan gig ekonomi. Saya lihat golongan gig ekonomi telah mengambil kesempatan dalam keadaan COVID-19 ini untuk memperluaskan perniagaan mereka. Betul. Hari ini kita tidak boleh lari daripada gig ekonomi, satu budaya baru. Betul. Dan saya lihat khususnya di kalangan belia hari ini telah menjadi satu budaya baru untuk menceburi diri dalam gig ekonomi. Sebab itu kerajaan dengan kadar segera membuat keputusan untuk memberi perlindungan sosial untuk pekerja gig ekonomi. Supaya nasib mereka terjamin. Datuk Seri, ada Angeline di talian menanti lama. Saya berikan laluan kepada Angeline dari Kuala Lumpur. Hello Angeline. Hai, selamat malam Mr. Host dengan selamat malam YB. Ya, silakan ringkas dan padat Angeline. Okay, no problem. YB, saya dari pihak majikan saja nak tanya yang tu package insentif pengambilan kerja boleh start claim bila bulan ni ke? Ulang semula Angeline, bagaimana? Bolehkah? Yang tu package insentif pengambilan pekerja, betul? Ya betul. Yang tu boleh start dalam bulan 6 ke? Oh, boleh start dalam bulan. Boleh. Apakah ia boleh dilaksanakan bermula bulan Jun? Itu saja Angeline? Ya, itu saja. Okay, dari satu hari bulan ke? Sebab import ada mana-mana. Baik. Boleh. Okey, Angeline dengar jawapan di televisyen ya. Okey, boleh. Terima kasih Angeline. Program insentif pengambilan pekerja bila bermula? Telah pun dah bermula. Sudah boleh. Mana tak perlu tunggu bulan Jun. Tak perlu tunggu. Ya, bulan Jun dah lah ni. Dah boleh pertengahan bulan Jun. Okey. Jadi sudah boleh dimanfaatkan. Nanti saya ingin bertanya kerana Datuk Seri ada menyebut soal portal tadi. Bagaimana portal itu, apa manfaatnya dan bagaimana sama ada majikan atau pekerja boleh mengambil manfaat daripada portal itu. Jangan ke mana-mana, kami masih membuka talian dan juga portal ataupun platform Facebook Berita RTM, anda boleh bertanyakan soalan di situ. Kita akan kembali studio selepas ini. Minit-minit berbaki bersama Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, menangani soalan di Facebook. Anda boleh manfaatkan Berita RTM 0322829841. Mungkin satu saja lagi panggilan yang kita boleh tangani dalam kesempatan masa yang ada ini. Itu pun kalau sempat. Saya nak petik di Facebook ramai yang bertanyakan soalan ini. Sebab pandangan beliau ni agak sinis tentang potensi dan kapasiti rakyat tempatan. Dia kata rakyat Malaysia tak nak kerja, tak nak angkat sampah. Lepas tu dia kata orang muda Malaysia ni malas nak bekerja. Jadi itu pandangan dia bila konteks kita bersama Menteri Sumber Manusia. Saya mungkin bercanggah dengan pendapat beliau. Hari ini saya lihat keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa bukan seperti sebelum. Kita tidak boleh menyatakan keadaan seperti yang sama dahulu. Hari ini kita lihat golongan bersedia. Contohnya dalam keadaan COVID-19 ini, sebahagian besar daripada golongan belia telah menceburi diri dalam gig ekonomi. Food Panda dan sebagainya. Ini menunjukkan hari ini golongan belia dah sedia. Kita perlu memberi peluang kepada mereka. The business is not as usual. Mungkin dulu ada yang tak nak bekerja dan sebagainya. Mungkin ada yang akan menyatakan warga tempatan tak akan menceburi di dalam kategori 3D, dirty, dangerous dan sebagainya. Tetapi hari ini keadaan luar biasa. Ramai akan kehilangan peluang pekerjaan. Ada juga saya pernah sebut sebelum ni. Mungkin ada yang cakap mungkin ini adalah satu pandangan atau cadangan yang kurang cerdik daripada Menteri Sumber Manusia. Tetapi in reality, kalau kita lihat paling maksimum pengangguran mungkin 2 juta, itu yang paling maksimum. Dan kita ada hampir 21 juta pekerja asing di negara kita. Maka sekiranya warga tempatan sedia untuk buat apa juga kerja asalkan ada peluang pekerjaan, maka tiada pengangguran. Ini in reality. Walau bagaimanapun saya lihat sedikit perubahan di kalangan golongan belia, di mana hari ini belia telah
mula mengambil peluang-peluang yang sedia ada. Ini satu titik permulaan yang begitu baik, dan melalui pembangunan semua manusia berhad, kita telah mengadakan pelbagai latihan yang boleh berpasaran oleh khususnya golongan belia. Itu yang saya sebut sebelum ni. Kita akan buat redeployment, re-employment dan sebagainya. So maka saya percaya, saya yakin sudah berubah, golongan ada saya lihat perubahan. Ada perubahan. Dan saya juga yakin bahawa dalam konteks dewasa ini, where there is crisis, there is opportunity. Jadi bila berlakunya cabaran ekonomi sebegini, adalah kesempatan untuk kita recalibrate. Kalau kita lihat dalam sejak 18 Mac sehingga hari ini, daripada kita memperkenalkan PKP dan hari ini kita lihat sampai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini, golongan belia telah memainkan peranan penting. Mereka lah yang menjadi nadi penggerak untuk pastikan kita dapat makanan daripada kedai-kedai dan sebagainya. Ini telah membuktikan mereka akan ambil risiko dalam keadaan yang cukup kritikal. Maka kita perlu sedia untuk memberi peluang, dan saya minta kepada majikan yang terdiri daripada kepelbagaian supaya mengutamakan peluang-peluang pekerjaan untuk warga tempatan. Sejauh mana kita boleh. Contohnya, saya setuju. Saya pernah menjadi ahli korporat sebelum ni. Saya setuju ada sektor-sektor yang masih perlukan pekerja asing. Sebab kita belum sedia lagi. Tetapi apabila contohnya sektor perdagangan perlukan pekerja asing, tetapi kerani-kerani di pejabat sektor perdagangan tak perlu pekerja asing. Sama juga stesen-stesen minyak di seluruh negara. Satu ketika dahulu saya percaya, bukan satu ketika, sehingga hari ini kita meluluskan pekerja asing sebagai pump attendant. Tapi kita dah mula lihat di kaunter-kaunter pam minyak dah ada pekerja asing. Ini satu amalan yang buruk. Saya minta pemilik-pemilik pam minyak dan sebagainya kurangkanlah. Kita tak perlu pekerja asing di kaunter untuk mengutip bayaran. Dan hari ini kita lihat ramai golongan lelaki ataupun bapa-bapa telah hilang peluang pekerjaan. Mungkin ada ibu-ibu tunggal ataupun wanita akan perlu mencari peluang-peluang pekerjaan yang ringan. Maka berilah peluang-peluang ini kepada golongan yang tersasar. Yang baru-baru seperti mana saya sebut di awal tadi, apabila saya melawat Soho Shopping Complex ataupun Kompleks Soho, hampir 100% pekerja tempatan. Maka sektor-sektor lain seperti Yon, Tesco dan sebagainya sepatutnya ikut amalan yang sama. Datuk Seri, ada pemanggil lama. Kita ada beberapa minit saja berbaki ni. Saya berikan laluan Suresh dari Kelang. Silakan Suresh, ringkas dan padat. Silakan. This one regarding about Datuk Seri, this one regarding about for handicap and blind people. Handicap, some of them are working with employers. And some of them, they have no employers, they are working their own, like massage, on their house, and like house to house. And they doesn't have EPF control. But the government is helping in so much of sector, but they doesn't have specific help for these particular people who doesn't have the handicap and those who are self-employed. Baik. Suresh? Itu saja. And not only for them, only for people also, same itu yang penyanyi atau perjalanan, orang kurang upaya. Dia orang pun tak ada apa-apa pendapatan. Baik. Suresh. Kita berikan laluan ya. Terima kasih kepada Suresh. Terima kasih kepada Suresh atas keprihatinan beliau. Dan saya juga sendiri telah menerima panggilan daripada Persatuan Orang Kurang Upaya, di mana orang-orang kurang melihatan membuat urut tradisi terhadap peluang pekerjaan dan sebagainya. Sebab itu kita telah memperkenalkan melalui program insentif pengambilan pekerja, keutamaan diberi kepada golongan OKU, di mana orang biasa golongan belia dapat RM600 sebulan, tetapi golongan OKU dapat RM1,000 daripada Perkeso ataupun daripada program plan penjana ekonomi negara. Dan saya akan mengkaji secara mendalam satu lagi program khas untuk memastikan golongan ini tidak tercicir daripada arus pembangunan. Datuk Seri, persoalannya kalau mereka self-employed, bekerja sendiri, mereka harus pergi ke mana? Kalau mereka OKU hilang semua, mereka pergi ke Jabatan Tenaga Kerja, dan ini adalah menjadi tanggungjawab kerajaan dan kementerian supaya kita adakan satu lagi rancangan komprehensif. Saya akan bincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
dan mengkaji satu pendekatan lebih baik untuk memastikan nasib mereka dibela. Dan tambahan pula untuk pekerja asing, kita lihat baru-baru ini walaupun kita hampir mengatasi COVID-19 dengan warga tempatan, tiba-tiba muncul kluster baru daripada pekerja asing, daripada report dan sebagainya. Dan salah satu sebab adalah skim perumahan yang tidak tepat untuk mereka. Maka kementerian telah mewajibkan majikan yang telah diperkenalkan pada 1 Jun 2020 ini supaya satu skim perumahan yang lengkap untuk pekerja asing. Dan saya telah membenarkan kelonggaran hampir 3 bulan sehingga 1 bulan September supaya semua majikan memastikan kelengkapan dan penginapan yang sewajarnya kepada pekerja asing. Sekiranya tidak mampu, kita tak perlu ambil pekerja asing, gunakanlah warga tempatan. Akhirnya dia akan pergi ke situ bahawa kita perlu mengimbangi keperluan guna tenaga masyarakat dan Jabatan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Sumber Malaysia memantau untuk memastikan nasib pekerja dibela. Baik, Datuk Seri, terima kasih kerana kesempatan bermalam ini. Ada banyak lagi yang telah pun ditanyakan di Facebook dan jaminan saya nanti insyaAllah saya nak minta tolong tim Datuk Seri kunjungi ke laman Facebook kita dan kalau ada yang perlu ditangani, kebanyakannya ramai yang memuji Datuk Seri saja, tapi mungkin ada 1-2 soalan yang kita tidak sempat tangani, insyaAllah Datuk Seri akan bersama timnya akan menangani nanti. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri, terima kasih kepada penonton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insyaAllah. Assalamualaikum dan salam muhibah.